Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan satu saja tujuannya, untuk mendapat dan juga mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ianya mempermudahkan saat mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton sekalian, bertemu lagi kita untuk edisi 13 November 2021 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, hari Sabtu. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari Minggu ini elokkan lagi hubungan kita sesama dengan manusia, apatah lagi kita hidup secara berjiran, hidup berkeluarga. Dan insya-Allah pada pagi ini, di samping kita meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga, ayo sama-sama kita ambil sedikit intipati ilmu yang kita akan dapat pada pagi ini menerusi rancangan Tanya Ustaz sebagai pedoman dan juga panduan untuk hidup kita di atas dunia ini insya-Allah. Sidang penonton sekalian, di dalam Al-Quran terdapatnya 114 surah, dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus tafsir dan taranum, kita akan membincangkan satu surah baru, iaitu surah Ghafir, di mana pada pagi ini sudah semestinya banyak yang kita akan ketahui dan banyak juga persoalan yang akan kita persoalkan berkaitan dengan apakah di antara rahsia di sebalik surah Ghafir ini. Dan insya-Allah pada pagi ini bersama dengan kita salah seorang ustaz favourite saya, seorang ustaz kegemaran saya berkaitan dengan subjek tafsir taranum, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, jadi seperti biasa sidang penonton sekalian, untuk sebarang persoalan, sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk berhubung dengan kami secara terus di talian 03 77261603 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasalah Doktor, sidang penonton sekalian, bila mana memasuki silibus tafsir taranum ni, naklah kita dengar bersama-sama apakah di antara intipati ataupun taranum yang akan diperdengarkan pada pagi ini, iaitu berdasarkan daripada surah Ghafir ayat 1 hingga 5 ni Doktor. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Dai Luqman, tuan-tuan, puan-puan, para sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini, dan saya akan memulakan bacaan surah Tarannum, ya, surah Ghafir ayat pertama hingga ketiga dahulu untuk pada awal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab
الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Sadaqallahul Azim. Hamim. Kitab ini iaitu kitab Al-Quran diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya, tiada Tuhan melainkan Dia dan kepadanya tempat kembali. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini dengan Da'i Luqman. Sebenarnya Da'i Luqman ini versi ustaz zaman muda lah. Masya-Allah. Sebab nama kita sama kan. Jadi tuan-tuan melawat sikitlah pagi. Double L Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Surah Ghafir ini adalah satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataannya Hamim. Nah, Hamim ini dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan sebagai huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu mana huruf yang dibaca putus-putus. Daripada qata'a tu, qata'a, muqatta'ah. Jadi huruf dibaca putus-putus. Maknanya baca Hamim, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad dan seterusnya. Dan ulama ada perbincangan panjang tentang hal ini. Cuma Ustaz nak sebut dulu tentang masalah tajwidnya di dalam ayat ini. Yang pertama sekali tuan-tuan, ha itu dia panggil mad asli sahaja. Dalam 5 perkataan, 5 huruf yang mana hayyun tahura. Ha, ya, yasin, ya. Taha, tahura, dan ra itu alif lam mim ra, alif lam ra dan seumpamanya. Baik. Ini 5 ini dia ha itu tidak dikira sebagai mad yang lain, melainkan masuk dalam mad asli, 2 harakat. Baik, mim. Mim itu termasuk dalam bab mad lazim harfi. Mudah tuan-tuan, mudah ceritanya, mad lazim harfi, mad lazim huruf. Gitu mudahnya. Huruf ni. Mad lazim huruf terbahagi 2, musaqqal dan mukhaffaf. Terbahagi 2, musaqqal dan mukhaffaf. Baik, yang musaqqal ialah yang berlaku dalam bentuk adanya idgham. Adanya idgham itu musaqqal. 2 sahaja ada idgham. Yang pertama sekali Alif Lam Mim. Berlaku idgham kerana antara lam dan mim. Lam itu idgham. Maka itu dia panggil mad lazim harfi musaqqal. Yang kedua ialah Tasim Mim. Baik, antara sin dengan mim itu ada berlaku idgham. Maka 2 ini sahaja yang berlaku idgham, maka itulah yang kita katakan sebagai mad lazim harfi musaqqal. Adapun yang lain semua sekali mad lazim ni mesti 6 harakat, pertama sekali 6 harakat, dan semua sekali itu adalah dipanggil mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi sikit sangatlah tuan-tuan beza antara musaqqal mukhaffaf itu
sama ada berlaku idgham ataupun tidak. Itu sahaja. Tapi yang mudahnya dua-dua tu 6 harakat. Saya nak rujuk sikit tuan-tuan. Ada satu buku, saya tak nak sebut nama buku ni, tapi tuan-tuan ceklah dalam buku tersebut. Buku ni memang biasa sangat dikenali dan orang belajar buku tajwid ini. Tetapi dia berlaku kesalahan. Kesalahannya tentang mad lazim harfi ini. Yang ha itu dikira sebagai mad lazim hamim tu kan, ha tu dikira sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab dia 2 harakat. Itu silap di situlah. Ustaz cek dah berkali-kali buku ini memang silap. Namun tak nak sebutlah. Cuma tuan-tuan carilah buku ini. Mana berhati-hati. Ha itu bukan mad lazim. Itu dikira sebagai mad asli. Dua harakat. Mad lazim mesti 6. Dia hanya meletakkan mad lazim itu yang 6 harakat. Kemudian yang mad lazim harfi mukhaffaf itu 2 harakat. Itu satu kesilapan lah. Jadi mudah-mudahan kita akan bincang panjang lagi tentang pemaknaan hamim dan perbincangan ulama tentang hamim ini. Tinggal lagi bahagian awal ini untuk bahagian tajwid tuan-tuan. Itulah dia. Jadi tidaklah sukar sangat. Tinggal lagi tuan-tuan puan-puan perlu membaca mengikut bunyi huruf tersebut. Kalau alif, alif lah. Lam, lam. Cuma kaedah yang dibuat oleh, yalah kita belajar dulu kan, orang tua-tua kita, guru-guru kita dulu, yang mana dieja 3 maka dibaca dengan 6. Contohnya man, mim eja macam mana? Mim ya mim. Ya, mim ya mim 3 kan, maka dibaca 6. Okey. Qaf eja macam mana? Kha alif fa. Qa alif fa qaf, jadi baca 6. Tapi ha ni eja macam mana? Ejanya ha alif. Ha alif saja. Kalau kita soal, ha pun aja 3 juga, ha alif hamzah. Tak, kita tak baca, kita baca 2 aja. Okay. Ha dah. Maka dia 2 harakat. Okay. Jadi itu kaedah mudahlah untuk cam. Okey. Untuk cam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ini mempermudahkan bacaan Al-Quran. Sedikit lagi doktor, berkaitan daripada kalimah at-taul. Ramai orang macam confuse lagi tentang mad lin ni. Bagaimana? Baik, tuan-tuan, mad lin hanya berlaku misalnya pada ayat nombor 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Baik, mad lin ini hanya berlaku semasa waqaf. Sekiranya kita sambung, maka dia tidak ada mad lin, dia ada harful lin sahaja. Waw yang mati sebelumnya berbaris di atas, itu dipanggil harful lin, huruf lin. Huruf lin tidak ada apa-apalah, seperti mana biasa sahaja. Tinggal lagi masa wakaf sahaja dia berlaku mad lin. Jadi kalau kita sambung, syadidul iqabi dzit tauli la ilaha illahu. Jadi kalau sambung hanya matikan dan ambil huruf selepasnya. Kecuali kalau kita waqaf, maka jadi mad lim 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Jadi doktor, jadi maksudnya di sini kita perlu bacakan taul. Dia kadang-kadang dia jadi kekeliruan situ. Yang sebut taul ke ataupun taul? Ada. Hanya matikan. Matikan saja. Kalau sambung dzit taulila. Dzit taulila. Hanya matikan sahaja. Kecuali kita waqaf lah. Waqaf tu panjang. InsyaAllah. Jadi terima kasih doktor di atas pencerahan awal ni. Jadi di sini pada pagi ni, saudara betul sekalian, kita sudah mempelajari yang pertama sekali berkaitan dengan mad lazim harfi musaqqal dan juga mad lazim harfi mukhaffaf, dan seterusnya juga berkaitan dengan mad lin. Alhamdulillah pada pagi ni 3 mad kita dapat pada pagi ni. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Jadi saudara betul sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 1 hingga 5 ini. Jangan ke mana-mana, kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah sedang tu sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan tafsir dan taranum menerusi surah Al-Ghafir ayat 1, surah Ghafir ayat 1 hingga 5. Alhamdulillah di dalam segmen yang pertama tadi sudah pun kita mendapat ilmu berkaitan dengan beberapa jenis bentuk mat. Yang pentingnya bila mana bertemu dengan huruf mat perlu kita panjangkan, jangan jadi mat rempit, laju saja nak baca. Dan sekali tidak diberhentikan ataupun tidak dipanjangkan harakat di tempat-tempat yang sepatutnya. Insya-Allah sidang betul sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk berhubung kami secara terus di talian 0377261603 ataupun menerusi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi doktor, kita excited ni nak mengetahui yang lebih lanjut ni berkaitan dengan surah Ghafir ni. Jadi doktor dah bersediakah untuk kita nak menerima ni soalan daripada penonton kita ni? Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi jom kita nak raikan persoalan yang pertama daripada sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang maksud huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat dalam ayat 1 dalam surah ini? Apakah hikmahnya huruf-huruf muqatta'ah ini dimulakan dalam surah ini dan surah-surah yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Okey. Terima kasih kepada Al-Ali yang bertanya soalan yang baik sebagai pembuka kita punya perbincangan pada pagi ini. Sebenarnya sifat sahabat ini dia ada satu sifat yang sangat menghormati Rasulullah, sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini kalau ada kepada kita mesti ada satu orang yang rasa tokoh, kita rasa sangat-sangat kita malu dia, kita hormati dia. Agak-agak kalau jumpa dia, adakah banyak bertanya atau banyak diam? Banyak diam. Banyak diam. Itulah juga berlaku pada sahabat. Nah, di maknanya mereka tanya tapi dalam kepentingan sangat baru mereka tanya. Kalau dalam benda-benda yang dikira sebagai tak perlu tanya, dia tak tanya. Itu sahabat. Sehingga selalu Rasulullah sebut hal adullukum, nak tak aku beritahu? Sampai 3 kali Rasulullah. Kenapa sahabat dia orang tu ada sifat rendah diri dan rasa haibah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda yang tak payah kot, tak payah tanyalah yang gitu kan. Lebih-lebih lagi huruf-huruf muqatta'ah, huruf putus-putus ini, hamim ini adalah huruf-huruf yang memang ada dalam bahasa bangsa Arab itu sendiri. Nah, sebab tu antara kelebihan tujuan daripada Allah turunkan ini, kata para ulama, hikmahnya ialah untuk iltifatun nazar, menarik perhatian. Orang Arab, ha ni ada ke tidak dalam bahasa dia? Ada. Mim ada ke tidak? Ada. Tetapi dia rupanya tak bercakap begini. Jadi ada lagi cara. Nah, misalnya kita orang pantun kan, pantun kan benda-benda biasa aja, tapi bila dia buat pantun tu bunyi jadilah lain. Pagi-pagi pergi sekolah, saya nak ke kedai Pak Lah, contoh tak? Jadi maknanya ada lain sikit, benda biasa je, tapi bila disusun dengan cara yang berbeza, maka kita akan rasa satu tarikan apa semua. Sama lah juga dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab pun begitu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan hamim ni, pak Arab ni, tak pernah kita buat gini pula. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi adakah ada makna khusus dalam hal ini? Baik tuan-tuan, ada beberapa pandangan ulama. Ada pandangan ulama. Yang pertama sekali, majoriti ulama ialah mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui tentang maknanya. Itu yang majoriti. Yang kedua ialah mengatakan bahawa hamim ini ada makna. Iaitu ismun min asma'illah, nama-nama daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang rahsia diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga ialah hamim ini, ha itu pada rujuk dia. Rujuk pada mana? Iaitu ha itu Rahman, mim itu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu Rahman, mim itu Rahim. Baik, kembali kepada soalan Al-Ali tadi. Jadi
kalaulah tidak diberitahu secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa yang pandai-pandai bagi tafsir hak itu dengan Rahman, mim itu Rahim? Dah, mana mandai gitu. Baik, sabar dulu. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Yang mentafsirkan begini, siapa dia? Nah, ini perlu diingat. Adalah di kalangan para sahabat Nabi sendiri. Nah, bukan orang biasa-biasa dah. Di kalangan para sahabat Nabi dan di kalangan para tabi'in. Orang sangat dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tuan-tuan, bahkan ya di kalangan mereka adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini didoakan apa? Ya, satu hubungan dengan Nabi. Anak menakan sepupu. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkhidmat kepada Nabi. Betul. Nabi ni dia sediakan bekal air kepada Nabi, inak ni dipanggil inak, ambil wuduk, kemudian sugi Nabi kalau nak jalan ambil bagi selipar kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah Rasulullah suka. Lalu akhir Rasulullah doakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimut ta'wil, yang baca baca tadi doa tadi. Jadi ya Allah, faqihkan, fahamkan dia tentang ilmu agama dan juga ajarkan dia tentang ilmu ta'wil dan tafsir ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kesan daripada doa ini, mana kena ingat bahawa Ibnu Abbas ini dia punya zaman dengan Nabi SAW pendek. Maksudnya dia lahir tu lewat. Bila Rasulullah hujung nak wafat tu, dia baru remaja, yang kita kata baru remaja ni barulah memahami ilmu-ilmu agama sikit sebanyak. Dia tak sempat banyak dengan Nabi. Jadi dengan sebab itu, dia ini Ibnu Abbas dengan hasil doa Nabi SAW ini, dia telah belajar dengan kibarus sahabah yang masih hidup. Kibarus sahabah ni maksudnya sahabat yang besar-besar yang hidup sezaman dengan Nabi, sempat mengajar kepada tabi'in, kibarut tabi'in. Dia cari balik ni. Sebab dia kecil, dia hujung bersama Nabi SAW. Jadi bila Rasulullah wafat, dia tak dapat banyak, dia cari sahabat besar-besar, dia cari tabi'in besar-besar ni, belajar balik. Dan inilah Ibnu Abbas digelar sebagai Abul Mufassirin, bapa kepada ahli tafsir. Jadi kalau tuan-tuan rujuk tafsir Ibnu Abbas ni, Tanwirul Miqbas, itu ada dalam internet pun ada, cuma ada petikan sikit-sikit lah tentang riwayat-riwayat yang tak apa. Yang penting tuan-tuan, ada tafsir yang dirujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Ibnu Abbas inilah yang mengatakan demikian. Dia mengatakan demikian bahawa siapa dia? Ya, Hamim ini ada makna, Qaf itu ada makna, ada Yasin itu ada makna, begitulah seterusnya. Jadi bukan calang-calang orang punya pandangan. Allahu Akbar. Jadi sidang betul sekalian, bukan calang-calang pandangan sebenarnya. Ibnu Abbas tersebut yang digelar sebagai Abul Mufassirin, iaitu bapa ilmu tafsir. Jadi sidang betul sekalian, satu ilmu yang baru kita dapat pada pagi ini. Jadi banyak lagi yang kita nak bincangkan ni. Tapi sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami dengan lebih mendalam berkaitan dengan surah Ghafir ayat 1 hingga 5, dan alhamdulillah sedang betul sekalian, kita masih lagi berada di dalam ayat yang pertama. Namun sebelum itu kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil kita di talian sekarang. Assalamualaikum Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Luqman bergabung pagi Masya-Allah. Cantik. Alhamdulillah. Apa khabar Haji Tukinan kita pagi ni? Ya. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan Haji Tukinan. Soalan berkualiti pagi ni, insya-Allah. InsyaAllah soalannya beginilah. Ini soalan gini. Bacaan ya, tentang bacaan. Bukan soalan yang makna-makna lah. Saya nak minta Ustaz terangkan atau penjelaskan. Dalam ayat
Pertama tadi Mim Ustaz kan. Ustaz ada kata tu baca 2 rakaat. Betul. Mim tu mungkin dibaca 5 ataupun 6 Jadi kalau kita ataupun tak sengaja kita baca 4, bolehkah Ustaz ataupun berdosakah kalau kita baca Ustaz? Itu saja soalannya pagi ni Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinon kita, pemanggil setia kita, alhamdulillah pada pagi ini berjaya menerusi talian. Jadi doktor, berkaitan dengan ayat pertama Hamim ni, saya tambah sikit doktor. Sebab ramai orang masih confuse ni. Adakah harakat 5 yang kita tahu 2 4 6? Doktor, bagaimana, silakan. Baik, terima kasih. Pertama nak reply yang aman dulu lah. Iaitu berkenaan kalau 5 tu memang ada tapi di dalam mad jaiz munfasil. Di dalam kita punya bacaan Tariq Syatibi, mad jaiz 4 dan 5. 4 dengan 5. Itu pertama lah. Yang kedua, merujuk kepada soalan Haji Tukenon, ya. Semoga Allah memberi kesihatan panjang kepada Haji. Kalaulah pertama, Quran ini tuan-tuan, ada perkara yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Tetapi jaga sungguh-sungguh itu dia tidak sampailah tahap kalau mad wajib, mad lazim, maka lazim itu juga makna wajib sebenarnya. Maka yang wajib ini sama dengan macam tinggal semayang. Kalau tengok dosa, tidak sampai tahap itulah. Tinggal lagi kita salah ke tidak salah. Kalau pendek tu salah tidak salah. Jadi dengan sebab salah tadi kita ikhtiarlah untuk memperbetulkan. Tapi kalau orang tu boleh dan dia sengaja, confirm berdosa. Dia mampu, dia pun tahu. Tinggal lagi dia tak buat. Itu berdosa. Dah saja aku nak baca bagi pendek. Laju sikit. Laju tu tak apa. Tapi dia kena ikut dia punya tempo dia tu supaya kena dengan kalau laju tu 6 harakat juga. Begitu. Jadi itu keadaan dalam bacaan Al-Quran. Baik, Ustaz nak sama sikit lagi tentang silakan tu. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan yang Ustaz sebutkan tadi bahawa ini pandangan makna Hamim, Rahman dan juga Rahim itu diberikan oleh sebahagian para sahabat. Ada satu perkara lain yang Ustaz pernah dengar perkara ini disebutkan dalam satu media lah. Saat buka radio dan dengar ada orang bercakap begini, dia kata, tuan-tuan, kalau dalam Ramadan kita sembahyang witir kan bersama dengan tarawih dah 3 rakaat. Kemudian malam kita bangun pada pagi hari tu kan, bangun bersahur dan kita sembahyang tahajud. Boleh tak kita sembahyang witir balik? Baik tuan-tuan. Maka ada 2 pandangan. Pandangan majoriti ialah kata la witrani fil lailah, tidak ada witir 2 kali. Maknanya kalau dah sembahyang habis, selesai. Yang ujung tu bangunlah sembahyang tahajud apa semua sembahyanglah tapi tidak ada witir. Yang kedua ialah bangun balik ialah naqdul witr, membatalkan witir yang pertama tu, buat 1 rakaat balik. Kita dah buat 3. Jadi bangun malam buat 1. Jadi dah masuk balik yang 1 sama 1 jadi 2 kan. Jadi yang 2 begitu. Kemudian 2 hujung buat witir balik. Itu. Baik, ada yang mengatakan bahawa siapa dia pandai-pandai buat sembahyang macam ni kalau ada tutup, ada buka semua. Tuan-tuan, sabar. Yang ini pandangan sahabat Nabi. Jangan main-main. Termasuklah dia Ibnu Umar dan beberapa orang sahabat, dan ini ditulis oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala menulis demikian. Jadi kalau jumpalah kitab-kitab fiqh, sebenarnya itu pandangan sahabat. Bukanlah mereka memandai-mandai. Kita yang tak tahu cakap, siapa dia ni pandai buat. Tidak. Bukan begitu keadaannya, tuan-tuan. Boleh ya? Jadi mudah-mudahan kita faham bahawa itu pandangan-pandangan daripada sahabat ini juga adalah satu pandangan yang kuat yang boleh diterima. InsyaAllah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi saya pun dapat doktor. Sebab banyak juga persoalan-persoalan macam tu. Hari ini dah dapat dah hujah yang kita boleh nak ketengahkan selepas ini, insyaAllah. Sekarang dia ajukan soalan yang sama selepas ini, insyaAllah. Jadi doktor, kita teruskan lagi punya kita nak raikan persoalan berikut daripada sahabat Facebook kita daripada Puan Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapakah surah ini dinamakan surah Al-Mu'min dan dianggap sebagai permata Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Saya silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Rosmahizan Abdullah ya. Baik tuan-tuan, sebenarnya surah Ghafir ini ada 2 nama. Satu nama Ghafir, satu nama Mu'min.
di mana dirujuk perkara itu ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya dia sebut ada ghafir, ada mukmin. Kalau dalam menghafal nama-nama surah ya, Az-Zumarul Mu'min. Kalau dalam lagu tu kan, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai tu Zumarul Mu'min. Dia tak sebut Ghafir, kita pun cari mana Ghafir tu tak jumpa. Jadi sebenarnya namanya dua. Dan ialah penamaan ini Ustaz sebut tadi ialah dirujuk kepada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain tuan-tuan, surah Al-Isra. Satu nama Isra, satu nama Bani Israel. Isra tadi dirujuk adalah Subhanallazi asra, yusri Isra. Satu. Bani Israel, ada kisah Bani Israel dalam surah tersebut. Jadi dapat di mana itu? Ialah Rasulullah sebut ada berkali-kali tentang nama-nama surah. Misalnya surah At-Taubah. Surah Taubah ada 10 nama. Kita kenal apa dia kan? Bara'ah, Taubah. Itu yang kita kenal. Yang masyhur. Ada lagi Fadhiha, apa ni, berapa lain Ustaz tak apa ingat. Tapi ada 10 nama tentang perkara tersebut. Maknanya penamaan ini biasa ada pelbagai. Surah Fatihah sendiri pun doktor banyak nama. Fatihah ada 13. Jadi itu kebiasaanlah berlaku dan mudah-mudahan kita insya-Allah esok Ustaz akan rujuk lebih lanjut tentang perkataan mukmin itu. Dia ada dalam ayat yang lain. Cuma pagi ini tak sempat nak beri tumpuan perkara-perkara tersebut. Insya-Allah. Jadi sama sekali kita masih lagi di ayat pertama ni Jadi insya-Allah kita nak teruskan lagi perbincangan kita nak raikan pemanggil berikutnya. Seorang pemanggil setia kita juga, Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita pagi ni? Alhamdulillah, saya sehat orang tua biasalah Dai. InsyaAllah. Dai muda lagi, Doktor Allahu muda Akbar. lagi. Saya dah lanjut dah usianya. InsyaAllah, silakan soalan pagi ni Tuan Haji Omar. Jadi soalan saya beginilah Doktor ya. Kita dengar ayat ini, ayat Al-Ghaf ini yang mengatakan tadi Allah tu Maha Pengampun, yang disebut sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi penyayang ni Doktor ya. Kita dah semua orang tahu dah tu, bukan orang saya rasa orang Islam semua tahu perkara tu. Jadi kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang lah, saya ni selalu sangatlah kadang-kadang kita mohon dengan Allah, mohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat Doktor. Tapi lepas tu tak ada pula penambahbaikan dalam segi amal ibadahnya. Dan apabila mohon lepas tu habis gitu saja Doktor. Jadi soalan saya, apakah kita ni yang memohon kebaikan, semua mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tahu dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi ni, tapi kita tidak buat penambahbaikan. Apakah golongan kita ini tergolong dalam golongan yang rugi ke ataupun menganiaya diri sendiri ke, bagaimana ke Doktor? Apa yang kita katakan itu yang bermasalah besar dalam amal ibadah kita selama ini. Itu yang soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar di atas soalan yang lain pada yang lain, iaitu berkaitan dengan nikmat yang jarang disyukuri Doktor. Bagaimana Doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Omar daripada Pahang. Faham. Selalu bersama kita alhamdulillah. Sebenarnya Haji Omar ini walaupun dia kata umur lama dah, tapi suara tu macam orang muda. Kita membalas balik lah. InsyaAllah. Start pun sebenarnya tua dah sebenarnya. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Bila disebutkan tentang Allah ini Ghafir, dan Haji Omar tadi menyebutkan bahawa seorang yang minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak ada satu penambahbaikan selepasnya. Ayat Quran sebut dengan jelas perkara itu. Illal ladzina tabu wa aslahu. Melainkan orang-orang yang bertaubat, lepas itu dia islah. Islah apa dia? Memperbaiki. Jadi tidak hanya nama taubat. Bertaubat semata-mata. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa seorang yang al-ajizu, orang yang sangat teruk, sangat lemah ini ialah dia buat dosa, dia buat satu kejahatan, tapi watamanna 'ala Allah. Dia berharapnya Allah kan baik, Allah akan ampun. Ini panggil orang sangat teruk, sangat lemah. Maknanya dia hanya tamanniyat. Tamanniyat ni angan-angan. Watamanna 'ala Allah. Jadi Allah Maha Pengampun tu betul dah.
tetapi awak tidak cuba berikhtiar dan berusaha, itu salah. Jadi sampai satu tahap macam main-main pula. Kita buat dosa, Allah ampun. Ada main-main gitu dah. Jadi walaupun sebenarnya hakikat begitu, tetapi pengampunan Allah bukanlah bererti untuk dia main-main. Jadi dia kena buat islah, penambahbaikan tentang amalan-amalan dia. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, kita masuk ayat yang kedua. Mana? Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Allah menurunkan Al-Quran. Tanzil makna penurunan kitab Al-Quran daripada Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, Ustaz nak rujuk yang pertama sekali ialah Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar apa? Penurunan. Seronok sebenarnya kita nak sembang tentang ayat kedua ni tu. Tapi saya terpaksa mencelah sebentar sebab kita nak berikan laluan untuk berehat seketika. Jadi insya-Allah saudara sekalian nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan tafsir ayat kedua ni, jangan ke mana-mana, kita berjeda sebentar, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali bertemu bersama-sama kita pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membuahkan hubungan ukhuwah yang berkekalan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Masih lagi di dalam topik perbincangan kita berdasarkan surah Ghafir ayat 1 hingga 5. Jadi insya-Allah saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk menghubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi perbincangan menerusi tafsir ataupun terjemahan bagi ayat kedua di surah Ghafir ni. Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih Man. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang yang berfikir tentang Al-Quran ini, dia kata apa bukti bahawa Quran ini memang daripada Allah? Mana ada tak poin-poin yang nak jawab apa bukti yang Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Terbalik pula Ustaz tanya pula. Tak ada. Tak tanyalah Ustaz betul dah. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian, sebenarnya bukti dalam Al-Quran itu sangat banyaklah tentang kajian-kajian tentang kebenaran yang melangkaui kemampuan manusia, dan bila dikaji memang terbukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya sebagai contoh, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Asal bumi ini, langit ini, Allah kata kanata ratqan, dia satu, bercantum. Fafataqnahuma, maka kami pecahkan. Maka sekitar tahun 60-an 70-an itu ada saintis yang mengkaji sehingga keluarnya teori Big Bang. Teori Big Bang ini keluarnya akhirnya menyatakan bahawa memang alam ini satu asalnya, lalu pecah. Macam mana teori ini, dia adalah kajian-kajian dia. Cuma nak bagi tahunya Quran dah cakap 1400 tahun yang lepas, membuktikan tentang hebatnya Al-Quran itu daripada Allah, melangkaui pemikiran manusia. Baik tuan-tuan, yang Ustaz nak sebut satu bukti yang lain. Ini supaya kita dapat renung fikir. Ada tak satu kitab yang lain selain daripada Al-Quran yang mana orang ini membacanya dengan begitu teliti sampai baris titik pun tak boleh tinggal, menghafaznya dengan begitu sekali, dan dihafali oleh jutaan manusia. Tak ada. Daripada dulu sampai sekarang jutaan manusia. Cuba sebut satu kitab lain selain daripada kitab ini, Al-Quran. Tak ada. Tak ada. Maknanya kalau kita kata agama lain pun dia ada apa yang menghafal kitab, tapi berapa ramai? Tentu tak seperti Al-Quran. Ini antara bukti bahawa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang
menurunkan Quran ini dan kamilah yang menjaga. Allah beri jaminan Quran ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Bila kiamat tu Quran naik ke langit itu cerita lain lah, tapi nak bagi tahunya tidak akan hilang selama-lamanya dengan penjagaan daripada Allah sendiri. Dan penjagaan macam ni tidak pernah ada kepada kitab lain. Kitab tidak daripada Allah juga, tapi tak dijaga begitu. Zabur, Taurat, Injil. Suhufi Ibrahim wa Musa, semua itu, maka itu tidak ada jaminan tentang penjagaannya. Hatta dalam Quran sebut yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Kitab-kitab lain itu boleh jadi berlaku perubahan, penyelewengan, sebab Allah tidak ada penjagaan khusus untuk itu. Yang Allah jaga ialah Al-Quran. Tidak akan berlaku penyelewengan dalam Al-Quran. Ini antara poin Ustaz nak sebutkan bahawa jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah menurunkan Al-Quran untuk Masya-Allah. Itu adalah satu bukti yang nyata yang mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Insya-Allah sidang betul sekalian, mudah-mudahan mereka semangat kepada kita. Jadi, doktor, kita nak raikan pemanggil yang berikutnya juga, pemanggil setia kita, Mamu Hanifah kita. Assalamualaikum Mamu. Assalamualaikum Naim dan Ustaz dan semua kru-kru semua mau doa biar Allah Tuhan bagi selamat kat zaman penyakit-penyakit yang ada, minta orang-orang semua kita doalah sama-sama. Amin. Insya-Allah untuk Mamu juga, insya-Allah. Insya-Allah mau doa banyak-banyak pada Tuhan, insya-Allah. Insya-Allah. Silakan Mamu, soalan begini. Soalan Mamu jauh pada lain lah. Pasal Mamu duduk bang, selalu Mamu duduk azan. Berapa harkat kadang-kadang korang harkat, kadang-kadang lebih harkat. Allahu Akbar cukup harkat. Mai asyhadu ada tak korang kan harkat. Lagu Mamu duduk bang ni, adakah Tuhan nak terima kan Mamunya buatan Mamu ni harkat ni korang kan lebih kan Mamu duduk buat ni? Adakah Tuhan nak terima Mamunya azan ni? Yang tu soalan Mamu, doa tak Mamu biarlah Mamu sama-sama kita sampai ke akhirat. Amin, amin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu, orang kampung kita, insya-Allah. Jadi doktor, walaupun soalan ni nampak macam lari bertopik kita, tapi ia tetap di dalam silibus tafsir dan Taranum ni. Berkaitan dengan bagaimana kita nak baca tajwid ni dalam bab berkaitan azan. Bagaimana doktor? Baik, terima kasih kepada Mamu Hanifah kita. Semoga Allah beri kesihatan berpanjangan. Amin. Dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, bila sebut tentang masalah azan, sikitlah kita perbincangan sedikit. Azan ini sebenarnya ulama meletakkan walaupun dia bukan Quran, tajwid sebenarnya untuk Quran. Wajib tajwid ni kepada Quran. Tetapi azan bukan Quran. Walaupun azan bukan Quran, ulama tetap meletakkan keutamaan azan itu ikut tajwid juga. Ikut tajwid juga. Sehingga dalam perbincangan dalam Haqqut Tilawah, tuan-tuan cari kitab ini dalam YouTube, dalam internet tu ada kitab bahasa Arab Syekh Husni Uthman menyebut tentang masalah azan ini, panjang dia ceritanya, tapi nak bagi tahu tuan-tuan kena ikut tajwid. Kalau kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tu 2 harakat. Betul. Jangan Allah. Ada. Allah. Itu banyak sangat. dah menambah banyak tu kan. Ya, bukan nak kata berdosa kau Ustaz. Tak kenalah dengan kaedah yang sebenarnya. Ini dia tekankan oleh ramai para ulama bahawa azan tu ikut tajwid. Tapi kalau berlaku juga, kita tidaklah sampai ke tahap mengatakan bahawa perkara ini berdosa dan seumpamanya. Cuma kalau nak panjang, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah hujung tu boleh 6 harakat lah. Kata Syekh Husni Uthman dalam Haqqut Tilawah boleh sampai 14. Masya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Misalnya itu tak? Kalau panjang tu boleh sampai 14 dalam untuk mad arid lisukun untuk azan tadi. Quran tak ada lah. Quran memang 6 paling tinggi. Tetapi untuk azan. Kalau untuk azan, itu sahaja sampai 14. Adalah dia punya pendalilan kenapa dia memberi pandangan dia demikian. Cuma nak bagi tahunya, seeloknya kita ikut tajwid. Cuma agak menarik kan. Ustaz pernah dengar satu orang, dia bermimpi berjumpa Bilal bin Rabah. Masya-Allah. Orang tanya macam mana azan Bilal. Dia bermimpi, dia kata
Azan Bilal ni gini. Dia muazzin. Dia azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu je sampai ujung. Jadi bila kita tanya kenapa? Kerana saya bermimpi azannya Bilal begitu. Jadi kita nak kata apa ni, dia mimpi kan, tapi mimpi bukan dalil dalam syarak lah. Tinggal lagi tuan-tuan, kalau dia rasa yang itu dan betul dengan tajwid, tidak ada masalah. Cuma kurang sedap sikit itu saja. Betul. InsyaAllah betul sekalian. Itu satu ilmu baru tu. Jadi dia tidak ada masalah lah sama ada panjang pendek, tapi kalau nafas panjang boleh buat seperti yang kata doktor tadi, 14 harakat dekat ujung. InsyaAllah sudah betul sekalian. Mudah-mudahan menjawab persoalan pada Mamu Hanifah. Kita beralih dengan persoalan berikutnya berkaitan dengan ayat ketiga ni doktor. Daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Luqman, Da'i Luqman dan kru bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ketiga. Adakah dengan himpunan 5 sifat Maha Penyayang Allah dan satu sahaja sifat Allah tentang hukuman ke atas kecurangan hamba-hambanya menunjukkan betapa sayang dan pengampunnya Allah kepada makhluk walaupun makhluk melakukan dosa dan membantah? Jazakallahu khair Doktor dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Raja Rahimah Saud dan soalan yang sangat baik tuan-tuan berkenaan dengan ayat nombor 3 kita. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Memang benar Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran pun sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni meliputi semua sekali. Yang meliputi semua. Maknanya manusianya yang berdosa, tak berdosa, Allah tetap ada rahmatnya. Tapi kalau yang berdosa tu kena mohon ampun semua. Tapi maknanya rahmat tu tetap mendahului. Dan dalam hadis pula, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni mendahului kemurkaan aku. Maknanya Allah letakkan rahmatnya lebih tinggi. Cuma tuan-tuan, semua rahmat Allah sekalian, Ustaz nak beri perhatian sangat-sangat kepada kita bersama. Apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan pengampunan lebih utama, pengampunan ini bukanlah satu perkara untuk dibuat ambil mudah. Macam saya sebut tadi bahawa kita buat dosa pun tak apa, Allah Maha Pengampun. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Jadi macam-macam ayat dah. Dia guna perkataan ini untuk bermudah-mudah. Yang ini Allah marah. Bermudah-mudah menganggap enteng. Macam kita bapak kita lah, tak apa duit bapak bagi kan. Duk main begitu, tentu bapak kita tak suka begitu kan. Walaupun memang bapak bagi sungguh. Bila kita tak ada duit, kita pak minta duit pak. Bapak bagi, tapi tinggal lagi memperentengkan itu, mempermudah itu satu benda yang salah. Jadi kena ingat bahawa seorang beriman ini tuan-tuan, walaupun mungkin dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu macamlah satu benda sangat besar. Ya. Sebab tu dalam hadis, walaupun hadis ini kurang kuat, iaitu seorang yang mukmin akan melihat kesalahan yang dia buat tu walaupun kecil, seumpama batu besar, bukit besar yang akan menghempapnya. Itu walaupun dosa kecil aja, tapi itu dianggap demikian. Seorang munafik pula, dia macam lalat yang ada atas hidung dia. Kuih. Dia dosa tu macam lalat tadi, bila duduk atas hidung gitu saja. Dia anggap mudah. Jadi ingat tuan-tuan, kalau kita anggap mudah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu, seolah-olah kita termasuk dalam golongan munafik dia sebutkan tadi. Jadi kenapa? Kerana menganggap enteng pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi betul sekalian, janganlah kita mempermain dan juga memperolok-olokkan taubat kita pada Allah. Nak taubat kena sungguh-sungguh, jangan hanya taubat buat sementara, tiada istiqamah seterusnya. Jadi doktor, kita nak masuki ayat dan keempat dan kelima, bolehlah doktor memperdengarkan taranum yang berikutnya insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل
أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Sadaqallahul Azim. Ayat keempat, tidak ada yang mendebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Kerana itu janganlah engkau Muhammad, ya Muhammad, tertipu dengan kejayaan usaha mereka di seluruh negeri. Sebelum mereka ada kaum Nabi Nuh alaihissalam dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka telah mendustakan Rasul dan setiap umat yang telah merencanakan pelbagai tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk menyebarkan kebenaran. Kerana itu aku sentiasa akan memberi azab kepada mereka dengan azab yang pedih. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, bila tentang ayat yang keempat ini, iaitu golongan yang membantah-bantah, yang entengkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata begini, dia kata begini. Walaupun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah golongan-golongan para musyrikin. Nah, hatta munafik mereka diam pada zaman Nabi, dia tak tonjolkan dia punya tidak bersetujunya dia tu. Tetapi golongan yang musyrikin menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya tuan-tuan, bila telah zaman Nabi telah berlalu dan zaman kita berterusan ini, maka kita tengok bahawa orang yang mempertikaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini hatta termasuk daripada kalangan orang-orang yang bernama Islam. Termasuk di kalangan orang nama Islam. Baik tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan di sini, Al-Quran ini boleh tak kita kaji, boleh tak kita perdetailkan tentang pencerahan tentang boleh atau tidak? Boleh. Jawapannya boleh. Baik. Tetapi yang tidak bolehnya ialah dia mencari tentang Quran ini untuk menentang, untuk mencari kelemahan. Itu tak boleh. Nah, hatta dalam masalah akidah, kita mencari mempersoalkan itu untuk menguatkan akidah boleh. Nah, misal contoh, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا إلى آخر الآيات. Tapi perbincangannya maka Ustaz serah dulu kepada mana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak tahu juga apakah kisah sebalik Nabi Ibrahim ni. Jadi kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3, nak tahu sambungannya, apakah cerita di sebalik ayat yang dibacakan oleh yang berbahagia Dr. Smith tadi. Teruskan kekal sebentar saja lagi TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini Alhamdulillah kita membincangkan topik berdasarkan silibus tafsir dan taranum menerusi surah Ghafir ayat 1 hingga 5. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, sepanjang tempoh kita bersama langsung di TV3 dan TV9 sebentar tadi, sudah pun kita mempelajari ayat 1 hingga 3, dan kita sekarang ini sedang mendalami
ayat yang keempat dan kelima. InsyaAllah di dalam Zaki-Baki masa yang ada ni kita akan raikan lebih banyak soalan-soalan daripada penonton kita. Dan insyaAllah sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami. Seperti biasa, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi, Doktor, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, Doktor dah kongsikan ayat berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ni. Apakah kisah tersebut, Doktor? Silakan, Doktor. Terima kasih, dan tuan-tuan muslim simak dirahmati Allah sekalian. Kisahnya tentang Nabi Allah Ibrahim yang bertanya, dan ayat itu sepertinya mempersoalkan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, boleh tak kamu tunjuk kepada aku tentang macam mana kamu hidupkan benda mati? Allah tanya, qala awalam tu'min, kamu tak beriman ke Ibrahim? Dalam keadaan Allah tahu dah ini sebagai uslub ataupun kalam dengan Nabi Ibrahim. Qala bala, bahkan ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak supaya lebih yakin, lebih tenang hati aku ini. Maka tuan-tuan, dalam keadaan semacam ni diperbolehkan. Tujuan kita cari itu mencari dalil untuk mengiqna'kan, untuk memberi keyakinan kepada kita, itu boleh. Yang tak bolehnya ialah mencari poin-poin, alasan-alasan untuk menjauhkan kita, untuk mentashkik, meragukan kita. Itu tak boleh. Ya tak? Jadi tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kamu cari burung 4 ekor, katanya burung gagak, burung murai, apa semualah, cari 4 ekor tu, kamu cincang. Maka 4 burung tadi diletakkan di atas 4 bukit. Semad'uhunna, kamu seru. Seru macam mana tu Allahu a'lam, wahai burung, seru begitu. Maka burung-burung tadi tuan-tuan, dia datang balik menjadi burung seperti asal. Ibrahim dapat melihat dengan begitu sekali, ya Allah, hebat sungguh kamu. Benda yang aku cincang tadi rupanya bersatu balik. Kalau burung gagak, sebenarnya burung murai, semua sekali bercantum balik dan terbang. Itulah kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah nak tunjukkan bahawa itulah bagaimana Allah menghidupkan benda mati. Poin Ustaz nak sebut di sini ialah, kalau kita mencari dalam Al-Quran ini untuk meyakinkan, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi kalau cari itu untuk di mana kelemahan Quran apa semua, maka itu tidak dibenarkan. Jadi Doktor, berbalik berkaitan dengan mencari ayat Al-Quran ni, ada dulu timbul satu isu berkaitan dengan seolah-olah menilik Al-Quran tu, Doktor. Adakah dibenarkan, Doktor? Okey. Tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian, isu yang sebelum ini kan, isu apa, Quran Tala dipanggil apa kan, iaitu kita bila ada sesuatu, kita nak buat satu perkara tu, maka kita tutuplah Quran kan, tutup gini. Kemudian kita buka lah Quran di mana-mana itu, maka yang itulah sebagai bukti benda itu boleh atau tidak kita nak buat tu. Tuan-tuan, perkara ini dibincangkan oleh para ulama, ya. Majoriti para ulama menyebutkan benda ini tak boleh. Tak dibolehkan. Tak dibolehkan. Jadi pegang pada majoriti lah tuan-tuan. Sebab dia sangat-sangat hampir kepada perbuatan golongan jahiliah dulu, yang dia ada panah. Dia panah dengan satu ketandaan, kalau mereng ke sebelah sini, okey, baik. Kalau mereng ke sebelah sini, dia ada ketandaan macam itu macam dah kira macam tilik nasib. Cuma bezanya ialah ini niliknya dengan Quran. Jadi kita ambil pandangan yang majoriti itu, ulama mengatakan tak boleh. Itu lebih menyelesaikan masalah kita. InsyaAllah. Jadi tak dibolehkan untuk kita menggunakan satu kaedah untuk menilik Al-Quran sebegitu. Dan tambah sikit man, sebenarnya dalam Islam dah ajar caranya macam mana nak tahu perkara itu, insya-Allah baik untuk kita atau tidak. Istikharah. Dia sembahyang istikharah 2 rakaat, kemudian doa kepada Allah Subhanahu, Allahumma astakhiru ilaika, dan seterusnya kan. Doa istikharah itu, dan lepas itu biarkan serah kepada Allah, biarkan kepada Allah sahaja, dan Allah akan beri mailul qalb, atau kecenderungan hati. Kalau benda itu baik, insya-Allah cenderungnya nak buat. Kalau benda tak baik, cenderung rasa tak nak lah. Samalah pilih jodoh ke apa nama kan, Allah akan tunjukkan. Tapi kalau memang hati dah nak, memang tak jadi apa dah. Dan memang dah melekat dah hati tu. Cuma barakah daripada perbuatan seperti itu, iaitu sembahyang tadi kan. Insya-Allah Allah beri kebaikan. Insya-Allah. Jadi Islam sudah pun mengajarkan kepada kita, sekiranya ada berada di persimpangan dilema lah orang kata. Kata lagu tu. Jadi ada caranya, itu dengan melakukan istikharah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi Doktor, kita nak meraihkan pemanggil yang berikutnya. Kak Yat, kita talian. Assalamualaikum Kak Yat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengar kan? Dengar Kak Yat. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah. Terima kasih Dai. Silakan soalan pagi ni Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kak Yat nak tanya tentang ayat Al-Quran ni. Kita tahu ayat Al-Quran ada penuh dengan rahsia. Adakah rahsia ni tidak akan tersingkap sampai hari akhirat? Dan soalan Kak Yat yang kedua, kita tak... Hello? Hello. Silakan Kak Yat. Dengar, okey. Dan soalan yang kedua, kita tahu macam tadi kita tahu ayat Al-Quran ni Ustaz kata tadi zaman dahulu tidak ada baris-baris baris-barisnya macam Fathah, Kasrah dan macam mana zaman dahulu orang Arab dahulu membaca Al-Quran tu Ustaz? Okey. InsyaAllah. Dia nak tahu harkat tu. Adakah memang sebab dia orang bangsa Arab jadi dia orang tahu macam mana nak baca harkatnya 2 atau 4 atau 6 macam tu? Okey. Ya. InsyaAllah dan Kak lagi Yat. satu soalan. Ya. Dan lagi satu soalan Kak Yat nak tanya, macam mana kita tidak dibolehkan menggunakan logik akal kita untuk mentafsir Al-Quran sebab kita tahu akal kita tidak mampu untuk mentafsirkannya sebegitu jauh Ustaz. InsyaAllah. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Yat. Trademark Kak Yat ni memang dengan 3 soalan. Alhamdulillah Kak Yat. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Semuanya soalan-soalan yang cukup berkualiti untuk kita sama-sama dapatkan jawapan. Silakan doktor dengan jawapan-jawapannya silakan. Terima kasih Kak Yat. Soalan yang sangat-sangat baik. Cuma dirangkum 3 sekaligus lamsamnya. Tuan-tuan muslim wa rahmat Allah sekalian. Ustaz tak pasti Kak Yat yang samakah di dalam yang selalu dalam FB punya yang soalan? Sama ya? Yang sama. Alhamdulillah. Sama. Baik, terima kasih. Soalan pertama tentang rahsia ni adakah akan ada yang tersingkap dan ada yang tidak diketahui sampai akhir itu. Tuan-tuan muslim wa rahmat Allah sekalian. Ustaz cenderung mengatakan demikian. Ada perkara yang kita tak akan ketahui selama-lama ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya. Sebabnya ada yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada siapa-siapa tahu tentang takwil ayat itu, ayat mutasyabihat lah di situ kan, melainkan Allah. Itu memang kita tak tahu lah. Jadi tuan-tuan, cuma selagi mana Allah memberi keizinan, orang kaji jumpa, insya-Allah itu adalah. Tapi nampaknya setiap kali kajian itu dibuat bertemu. Contoh tuan-tuan, antara yang terbaru iaitu tentang di dalam laut ada api. Dalam laut ada api. Kita kan api dengan air tak boleh duduk. Rupanya Quran sebut surah At-Tur wal bahril masjur. Di laut itu ada batu sedang terbakar. Tuan-tuan buka YouTube wal bahril masjur, maka tuan akan tengok ada penyelam yang menyelam dia jumpa batu tengah terbakar di bawah laut. Allahumma. Dulu mungkin tak ada kajian ini kan, sekarang ada. Macam yang 2 laut terpisah. Ya itu dapat boleh tengok daripada luar kan, tapi yang ni dalam laut punya cerita. Jadi itu antara kajian-kajian terbarulah. Baik, rahsia. Yang kedua ialah tentang baris. Tuan-tuan, baris-baris dalam Al-Quran dan juga titik ini, orang Arab dulu baca Quran dengan cara memang kemahiran bahasa Arab dia satu. Perlu diingat tuan-tuan, yang kemahiran tu nombor 2. Nombor 1 sebenarnya ialah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Nabi. Dia terima begitulah dia baca. Kemudian dipadu dengan kemampuan berbahasa Arab. Baik. Itu yang mampu. Macam mana pula anak-anak, golongan budak-budak nak baca macam mana? Itu mengajar secara talaqi. Tapi bila Islam makin kembang, khususnya zaman Sayyidina Ali dan selepasnya, barulah berlakunya tambah titik, tambah baris. Selepas itu, puncanya kerana apa? Kerana Islam makin meluas. Orang ajam yang meluk Islam nak baca macam mana? Itu boleh berlaku perkembangan. Jadi maknanya tuan-tuan, Ustaz tekankan tadi asas bacaan Al-Quran ni daripada riwayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah sebut qiraat apa semua tu, barulah lepas itu berlakunya penambahbaikan tentang bacaan Al-Quran. Bukan diasaskan hanya semata-mata Pak Arab itu pandai tak. Itu golongan orientalis ada sebut demikian bahawa patutlah Quran boleh macam-macam. Sebabnya orang Arab ini yang reti dia letak sendirilah dia punya, sebab tak ada baris, tak ada titik. Salah besar. Sebab mesti berpandu daripada Nabi. Kalau Rasulullah baca dua. Kalau Rasulullah baca tiga. Misalnya contohnya perkataan hai talak. Hai tulak. Hi talak. Itu dia ada bacaan itu yang dibaca oleh Nabi dulu, barulah dibaca sahabat dalam hafaz dan juga sahabat hafaz dan lepas tu berlaku penulisannya. Baik. Soalan ketiga ialah
Logik akal. Logik akal bolehkah kita guna kepada Quran? Baik tuan-tuan, mesti simak rahmat Allah sekalian. Logik akal ni mesti ada yang kedua, dan yang mesti dipandu disiplin ilmu. Disiplin ilmu ni kalau dalam masalah memahami tafsir Al-Quran, maka usul tafsir dia kena belajar dulu. Lepas itulah benda-benda membantu boleh. Sebagai contoh tadi Ustaz bagi contoh tentang berlaku Big Bang. Usul tentang ayat Quran itu apa dulu, belajar itu dulu. Lepas itu barulah logik ini membantu, insya-Allah itu tidak ada masalah. Tapi masalah besar kalau logik duduk di depan. Baca-baca tengok terus. Itu ini Quran kata ini patutlah. Itu pahaman kita. Dan disiplin seperti ini tuan-tuan tidak hanya berada pada Quran, malah ilmu lain. Ilmu sains misalnya. Tentu dia ada prinsip asas dia. 1, 2, 3 matematik sama juga. Jadi kita tak boleh nak langgar prinsip itu, tak boleh. Kita nak kembang lepas tu boleh. Tapi asasnya mesti terimalah bahawa prinsip kita kata graviti apa lagi macam-macam lah kita belajar sains dah lupa lah dulu. Cuma nak kata asas itu tak boleh dilanggar. Itu disiplin. Betul. Itulah disiplin ilmu doktor. Jadi dia matematik pun ada formulanya. Silap formula betul. Tak dapatlah jawapannya. Jadi sidang betul silam mudah-mudahan menjawab ketiga-tiga persoalan pada Kak Yat. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada Facebook daripada saudari Izzara Zulaikha. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat keempat. Apakah bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh kafir Quraisy tersebut sehingga Allah ingatkan kepada baginda agar jangan terpedaya dengan mereka? Apakah usaha yang mereka lakukan? Mohon perkongsian ilmu. Syukran. Afwan. Silakan. Terima kasih kepada Izzara Zulaikha. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Bila disebut makar ataupun komplot, kejahatan mereka cuba buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam-macam. Misalnya dalam surah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka ini sama ada bincang, sama ada nak kekalkan Nabi, liyuthbitu aw yaqtuluk, nak bunuh, aw yukhrijuk ataupun halau. Jadi semua mereka bincang mereka ni nak buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dan bahkan dalam ayat lain tuan-tuan, surah Yasin misalnya, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bila sebut tentang kami semua nabi rasul lah, semua tidak datang seorang pun melainkan illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka ini di istihza, disenda, dimaki, dipermain-main. Itulah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal mereka ini membawa kebenaran, tapi tetap juga mereka dilakukan demikian. Jadi makar yang mereka buat ini sangat-sangat banyak, dan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya jiwa sebagai jiwa manusia dia ada lemah juga. Ada rasa tak mampu. Kenapa tak mampu? Ya Allah, teruknya aku menghadapi kaum. Sedangkan bukankah aku ini benar? Bukankah aku ini benar? Ya, tentu sekali Rasulullah benar. Tapi kenapa orang lawan aku? Jadi gitu tak? Down juga perasaan Nabi. Lalu Allah bawalah kisah-kisah. Lepas ini pun kita akan menceritakan tentang kisah-kisah yang mana ya Muhammad, kamu sabar. Ini panggil tasliyah. Iaitu kalau kamu gini, orang dulu pun sama. Rasul dulu pun sama. Jadi itu hakikat yang kamu terpaksa hadapi sebagai seorang Rasul. Jadi itulah dia perjuangan di dalam kita nak menyebar kebenaran tu. Memang dia akan ada perjuangan-perjuangan. Jadi mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita. Ingat Nabi pun diuji. Apatah lagi kita ni orang biasa yang baru saja bertatih di dalam bidang dakwah dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudari Izzara kita sebentar tadi. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya. Puan Nurini kita. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Puan Nurini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ni saya nak bertanya tentang Al-Quran ni. Macam surah apa ni? Yang pertama Alif Lam Mim tu. Muka surat 2 Alif Lam Mim Zalikal Kitab la Raiba Fihi tu. Saya nak tanya, la Raiba Fihi tu ada macam wakaf. Saya katalah wakaf taknuk ke atau berpeluk. Saya minta tolong Ustaz huraikan. Kenapa dia salah satu kena berhenti? Okay. Betul tak? Saya ada pernah belajar, dia kata Rai Basi tu kena berhenti ataupun tak boleh sambung. InsyaAllah boleh. Saya minta tolong
Ustaz terangkan, dan terima kasih Ustaz, terima kasih DJ. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nurini kita berkaitan dengan jangan-jangan bertanya berkaitan surah Al-Baqarah ni. Jadi Ustaz, kita nak jawab, tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali sebentar saja lagi lah. Jangan tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bertemu semula dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan surah Ghafir ayat 1 hingga 5. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menyuburkan lagi rasa cinta dan juga sukanya kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, insya-Allah. Jadi doktor, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima persoalan daripada Ibu Nurini kita berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Jadi sedikit jawapan daripada doktor berkaitan dengan persoalan tersebut. Silakan doktor. Terima kasih Ibu Nurini. Walaupun itu surah Al-Baqarah punya, tapi sentuh sikit sahajalah. Sebenarnya wakaf ta'anuk itu berkaitan dengan dua perkara. Pertama berkaitan dengan ilmu bahasa. Satu, yang kedua ialah berkaitan dengan makna. Jadi insya-Allah Ustaz akan rujuk lebih lanjut tentang apa perkara ini. Esok Ustaz akan beritahu, insya-Allah. Tinggal lagi kalau wakaf, pilih salah satu sahaja. Jadi yang pertama atau yang kedua. Dia tak boleh wakaf kedua-duanya. Melibatkan makna lah. Itu pendetail insya-Allah Ustaz akan beri esok, insya-Allah. Jadi saudara sekalian nak tahu dengan lebih lanjut, terutamanya kepada Ibu Nurini kita, kena tonton pada esok hari, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak teruskan meraihkan persoalan berikutnya. Insya-Allah kita masuki ayat yang masih lagi ayat keempat daripada saudari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Ghafir ayat 4. Dalam ayat tersebut menerangkan tentang orang kafir yang menentang Al-Quran, tetapi ada juga segelintir orang Islam yang hanya pada nama dan tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Soalan saya, adakah dibolehkan kita menegur orang-orang seperti itu dengan mengatakan mereka jahil? Yang soalan keduanya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim boleh tahu atau dapat mengesan adakah kita tergolong atau berbuat perkara yang kufur? Terima kasih. Sama-sama. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Syahiralia Muhammad. Soalan yang baik. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, bila satu orang itu kita tahu dia silap atau salah, maka kita boleh menegurnya. Tetapi perlu pula ada satu, kita faqih jugalah, kita makna kena pandai juga untuk menegur tu bagaimana. Perlu diingat bahawa kita menegur tu jangan membawa lebih teruk daripada yang sebelum. Sebagai contoh, tuan-tuan, dia kata saya ni malas sembahyang sebenarnya. Contoh. Salah ke betul tu? Salah. Oh, tentu salah lah. Tapi kita pula pergi provoke dia lagi. Kita kata bahawa sembahyang ini benda yang wajib dan mesti, kalau kamu tak sembahyang boleh jadi kafir. Suka hati aku lah. Dia akan membawa kepada lebih teruk pada itu, jadi boleh jatuh kafir. Setakat malas sembahyang tu belum kafir. Dosa besar lah. Dosa besar. Tetapi kalau dia lawan perintah Al-Quran, apa aku tak kira lah. Itu sampai ke tahap itu jadi kafir. Punca dia kata gitu kerana kita yang tak pandai tadi telah menyebabkan jadi lebih berat masalah tersebut. Ini kena ada bijak jugalah. Maknanya kalau dia kata dia malas sembahyang, jomlah kita dengar kuliah, dengar tanyalah ustaz. Itu kan lain kan. Dia pun rasa macam itu ada juga ada kelembutan di situ. Makna kita kena ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kena ada hikmah dan ada teguran yang baik. Kalau tak boleh juga, barulah wajadilhum billati hiya ahsan. Baru yang ketiga tadi kita guna pendekatan, ada perbahasan dan seumpamanya. Itu dalam Islam punya cara ni sangat halus, sebab dia sangat-sangat menyentuh kepada jiwa manusia. Jadi kita perhatikan perkara macam ni. Jadi insya-Allah kalau dia melibatkan kepada pemerintah atau pemimpin, itu menggunakan kuasa, itu tugas mereka.
tugas kita tak ada kuasa ni, ini pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih kepada kita. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan pada doktor tu memberikan kita salah satu cara untuk macam mana kita nak menegur orang yang melakukan kederhakaan pada Allah SWT. InsyaAllah. Jadi doktor sekalian, doktor, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang kelima. Siapakah golongan-golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini dan adakah aku seksa mereka dengan azab yang amat pedihnya? Azabku merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Naim. Sama-sama. #biar tahu jangan keliru bunga-bunga-bunga. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Ruby Abu Bakar, soalan yang baik, dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Memang azabku itu merujuk pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang boleh mengazabkan orang lain lah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kumpulan-kumpulan ini, sebenarnya sebagai satu tasliyah kepada Nabi. Tasliyah ni maksudnya menghiburkan Nabi. Ya Muhammad, bahawa yang kamu hadapi itu juga dihadapi Nabi Nuh, juga dihadapi oleh orang-orang selepas Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Ialah kerana tuan-tuan, Adam, Idris, Nuh baru Nabi yang ketiga. Sebab kalau kisah Nabi Adam AS, anaknya, jadi masa tu manusia belum ramai, baru nak berkembang apa semua. Kemudian selepas Nabi Idris, Nabi Idris ini kita tidak dapat kisah yang banyak. Ada sedikit sahaja Nabi Idris naik ke langit dan beliau masih hidup dan seumpama itu sedikit. Dia bersembahyang di syurga dan seumpama lah. Kemudian Nabi Nuh AS, kisah panjang. Kisah panjang ni antara lain disebabkan kisah panjang Nabi Nuh ialah Nabi Nuh umurnya panjang, 950 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh ni hidup bersama kaumnya 1950 tahun. Itu kata para ulama umur dakwah. Umur sebenar lebih lagi lah kot. Umur dakwah ni selama itu berdakwah kepada kaumnya. Tapi apa yang berlaku? Doktor, sebenarnya doktor, untuk apa yang berlaku berkaitan dengan kisah Nabi Nuh ni, kita akan berbincang panjang lebar. Tapi bukan pada hari ini, pada esok hari insya-Allah. Kekal bersama dengan saya, gabungan 2DL ni, Dr. Luqman dan Luqman. Pada esok hari kita akan teruskan lagi dengan perbincangan kita menerusi surah yang sama, surah Ghafir, pada ayat yang ke-6 hingga ayat ke-9. Tapi sebelum tu doktor, sebagai penutup kita pada pagi ini, sedikit kesimpulan ringkaslah hasil perbincangan kita pada pagi ini pada ayat 1 hingga 4 yang kita sempat pada hari ini, dan juga sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan keberkatan dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Silakan doktor. Tuan-tuan muslimat rahmatullah, sebagai penutup kita untuk hari ini, jumpa lagi esok insya-Allah. Iaitu tuan-tuan, Allah menyebutkan dalam hadis qudusi, wahai ibnu Adam, kalau kamu dosa banyak mana, lau balaghat dzunubuka inanas sama, kalau dosa kamu sampai ke langit sana, ke awan sana, summa astaghfartani, kalau kau minta ampun aku, ghafartu laka, aku ampunkan. Dan sesuai dengan surah ini, ghafiridz dzambi, Allah mengampunkan. Mudah-mudahan kita sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ampunkan mati kita dan keadaan redha. Amin ya rabbal alamin. Akhir dengan doa. Insya-Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira yang bagi doktor pada pagi ini di atas perkongsian yang diberikan dan mohon dihalalkan. Jadi insya-Allah saudara-saudara sekalian, besok akan bertemu lagi dengan kami berdua untuk kita teruskan lagi perbincangan kita menerusi surah Ghafir ayat 6 hingga 9. Jadi saudara-saudara sekalian, saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, dan jangan lupa yang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini untuk sebarluaskan ilmu yang kita dapat dengan menekan butang kongsi. Ayo kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini yang cukup bernilai, yang cukup mahal, yang tidak akan dapat di tempat-tempat lain insya-Allah. Jadi saya dan Luqman mohon mengundur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru.